Hai dan salam sejahtera. Jadi pada hari ini saya dan kumpulan saya akan berkongsi tentang sedikit teori perkembangan kognitif dan bahasa yang telah kami pelajari pada topik 4. Yang pertama, teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori ini dipelopori oleh tokoh terkemuka iaitu Jean Piaget 1896 hingga 1980, di mana Jean Piaget memperincikan kebolehan kognitif manusia dari peringkat umur bayi hingga ke dewasa. Teori yang dipelopori oleh Piaget ini sudah tentu berkait rapat dengan interaksi serta adaptasi manusia dengan persekitarannya. Dalam erti kata lain, manusia membina pengetahuan baru melalui pengalaman yang dilaluinya sepanjang kehidupan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep utama teori kognitif Jean Piaget. Yang pertama, skema. Skema merupakan proses penyusunan dan pembentukan skema yang dipanggil organisasi, yang bermula sebaik saja seseorang individu itu dilahirkan. Contohnya, bayi membentuk skema untuk mencapai sesuatu objek. Kemudian, kanak-kanak meminda skema untuk mengkategorikan sesuatu benda untuk mengenal huruf. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi berlaku apabila individu cuba memahami pengalaman baru dan menyesuaikan pengalaman ini dengan skema sedia ada. Contohnya, dalam mengenal huruf, kanak-kanak mungkin menyatakan huruf D sebagai huruf B apabila diperkenalkan. Tetapi melalui pengalaman dan bimbingan, mereka akan cuba memadankan pengetahuan baru dengan skema lama yang telah ada. Yang ketiga, akomodasi. Akomodasi berlaku apabila individu dapat menukar skema lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru dengan mengubah cara pemikiran untuk disesuaikan dengan pengalaman baru dan seterusnya membentuk skema baru. Contohnya, dalam contoh asimilasi tadi, akomodasi berlaku apabila kanak-kanak dapat mengenal dan membezakan huruf D dengan B. Selalunya, asimilasi dan akomodasi akan berlaku seiring. Kita akan menggunakan kedua-duanya untuk memahami pengalaman-pengalaman dan menyelesaikan masalah. Hai, jadi saya akan menerangkan tentang peringkat perkembangan kognitif menurut Jean Piaget, di mana terdapat 4 peringkat. Yang pertama adalah peringkat diri motor untuk kanak-kanak berumur 0 hingga 2 tahun dan juga peringkat praoperasi untuk kanak-kanak yang berumur 2 hingga 7 tahun. Kemudiannya peringkat operasi konkret iaitu 7 hingga 12 tahun dan yang terakhir adalah operasi formal, di mana dekat sini adalah kanak-kanak selepas 12 tahun. Jadi, saya akan menerangkan apa itu peringkat diri motor, iaitu peringkat yang paling awal untuk kanak-kanak berumur 0 hingga 2 tahun, di mana dekat sini kanak-kanak hanya boleh menggunakan deria untuk memahami sahaja dan untuk berinteraksi dengan badan ataupun persekitarannya. Jadi dekat sini kanak-kanak punya kognitif tidak meluas seperti kanak-kanak yang berumur atas daripada 7 tahun. Jadi diri motor adalah diri yang paling awal. Kemudiannya adalah peringkat praoperasi, di mana dekat sini kanak-kanak dah boleh menggunakan bahasa serta simbol untuk menggambarkan sesuatu konsep. Dekat sini kanak-kanak dah boleh capai untuk menguasai untuk bertutur ataupun fasih dalam bahasa yang dikuasainya. Dan kemudian adalah operasi konkret, di mana dekat sini umur 7 hingga 12 tahun kanak-kanak akan mula memberi perhatian satu persatu terhadap konsep transformasi untuk menguasai prosesnya semula. Jadi dekat sini kanak-kanak boleh mempelajari maksudnya lebih daripada satu benda. Jadi dekat sini kanak-kanak ni boleh berfikir secara induktif atau deduktif untuk menguasai konsep yang difikir. Kemudiannya adalah peringkat operasi, iaitu peringkat yang terakhir, di mana dekat sini adalah kanak-kanak berumur 12 tahun ke atas. Kanak-kanak ini semasa umur 12 tahun ke atas ni, perkembangan kognitif kanak-kanak dah sampai ke kemuncak, maksudnya yang paling tinggi untuk berfikir. Dan dekat sini kanak-kanak ataupun remaja ni boleh berfikir secara abstrak dan deduktif dan induktif untuk menggunakan membuktikan apa yang mereka nampak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dekat sini kanak-kanak akan membuat rumusan seperti contoh dalam subjek matematik, kanak-kanak akan memikirkan macam mana untuk selesaikan jalan kira bagi jawapan
untuk dapatkan jawapannya. Jadi kat situ kanak-kanak boleh menguasai pemikiran redaktif dalam peringkat operasi formal. Seterusnya, saya akan menerangkan teori perkembangan kognitif Levokowski. Levokowski menekankan peranan sosial dan juga budaya dalam perkembangan kanak-kanak. Menurut beliau, kebanyakan daripada kemahiran kognitif terhasil daripada interaksi sosial kanak-kanak dengan ibu bapa, guru, rakan dan juga orang dewasa. Teori Levokowski menyatakan bahawa bahasa, ketuturan dan juga pengaruh sosial di persekitaran kanak-kanak akan mempengaruhi perkembangan kognitif kanak-kanak tersebut. Selain itu, Levokowski juga mengemukakan 5 konsep utama yang dapat mempengaruhi perkembangan kognitif seseorang kanak-kanak, iaitu pendekatan sosial budaya, zon perkembangan proksimal, konsep perancang dan juga perkembangan bahasa. Lev Semenovich Vygotsky dalam teori perkembangan kognitif, beliau telah mengemukakan 4 konsep utama dan salah satu daripadanya ialah pendekatan sosio-budaya. Beliau mempercayai bahawa perkaitan antara sosial dan budaya mampu untuk membantu dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. Interaksi sosial antara kanak-kanak dengan orang yang lebih dewasa akan berlaku sejak mereka lahir lagi, dan budaya merupakan pengalaman pembelajaran yang diperolehi hasil daripada interaksi kanak-kanak tersebut dengan persekitaran mereka. Secara kesimpulannya, dapat dirumuskan bahawa interaksi antara kanak-kanak dengan persekitaran sangat membantu dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. Teori-teori yang telah dinyatakan telah disahkan oleh pelbagai kajian yang telah dilakukan, dan bagi golongan yang terlibat dengan interaksi persekitaran dengan kanak-kanak haruslah menyediakan suasana yang positif bagi memberikan impak yang positif terhadap perkembangan kognitif kanak-kanak.